Tingkatan berapa Ya Allah Ustaz. 3. Tingkatan 3. Ingat tak? Apa peranan Melaka masa tu? Melaka sebagai tempat perdagangan. Okey, lagi? Pusat perdagangan Penyebaran. lagi? Ilmu. Ha. Penyebaran ilmu. Lagi pusat apa? Pusat Pelabuhan. penyebaran ilmu. Alah Daniel, tak dengar. Di Zuan tak dengar lah haluhnya suara. Pusat apa? Penyebaran agama. Penyebaran agama. Cakaplah kuat sikit. Kau dah breakfast ke belum? Belum. Bila Allah, hai. Nak minta simpati lah tu. Rehat tadi pukul apa sepatutnya? Okey, pusat penyebaran agama atau pengembangan agama Islam. Lagi pusat Rekreasi. pusat apa? Tunggu peralihan angin monsun. Itu tadi sebab dia pusat perdagangan tadi. Kedudukan dia yang strategik tu sebab tu dia ada pelabuhan. Itu berkaitan. Itu tadi Bashir dengan Haikal punya tu. Okey. Itu kenapa yang menyebabkan dia boleh menjadi pusat perdagangan, sebab kedudukan dia yang strategik ya, menjadi dia terlindung daripada tiupan angin monsun. Betul lah tu. Okey. Betul lah tu. Dia sebagai pusat penyebaran atau pengembangan agama. Kemudian agama ni berkembang selari dengan Bahasa. jadi pusat perkembangan Bahasa. ilmu. Pusat perkembangan ilmu. Termasuklah bahasa kat situ, tapi dekat situ juga maksudnya tadi itulah ya, pusat pengembangan agama tu termasuklah agama juga berkembang pesat ya masa itu. Pada zaman Melaka lah ya, di mana Sultan menjadikan istana sebagai pusat perkembangan ilmu kan. Okey, pengaruh politik Melayu. Kalau ada sampai-sampai saya cakap nak tanya boleh. Okey. Jadi Kenapa dia tak guna bahasa Inggeris je ke? kenapa? Kenapa dia tak guna bahasa Inggeris je daripada dulu? Masa zaman Melaka. Kenapa dia tak guna bahasa Inggeris je? Kenapa nak guna bahasa Inggeris sedangkan orang Inggeris datang ke Melaka pun dia cakap Melayu? So dia So, nak cakap Melayu juga. tak ada masa tu, maksudnya pengaruh barat belum sampai lagi. Pengaruh barat tak sampai lagi. Ya, itu zaman kemudian. Masa tu ialah yang datang ialah pengaruh Islam. Pengaruh Islam lah. Jadi sebab tu maksudnya dia tu. Okey, jadi dia menjadi alat bahasa Melayu tu menjadi alat penyebaran agama Islam lah. Maksudnya dari segi kitab-kitab yang dibawa ke Nusantara masa tu oleh ulama-ulama daripada Timur Tengah, dia memang menggunakan bahasa Arab, tetapi akan diterjemahkan ya ke dalam bahasa Melayu lah untuk memudahkan kefahaman. Sebab dari segi penerimanya, masyarakat Melayu di Nusantara masa tu dia tak pandai lagi ataupun tak mengenal lagi aksara Jawi ni lah kan ya. Nanti kita tengok kenapa. Okay, next. Ini antara bukti penggunaan bahasa Melayu pada masa itu yang menyebabkan kerajaan Melaka yang wujud ya di peringkat awal perkembangan Islam tu. Sebenarnya sebelum Melaka dia ada kerajaan Pasai, tapi mungkin tak popular lah dari segi jarah ya. Menjadi bahasa perantaraan atau lingua franca. Ini dibuktikan oleh inilah nama Francis Valentine ni memang popular lah ya, sebab dia mengkaji ya bagaimana bahasa Melayu tu digunakan secara meluas. Yang dimasukkan lingua franca ni apa maksudnya? Apa kaitannya dengan tadi Melaka tadi? Bahasa perantaraan. Dia bahasa perantaraan maksudnya bahasa komunikasi. Ya? Maksudnya kita tahu Melaka, contohnya lah pelabuhan Melaka masa tu ialah antara pelabuhan yang paling sibuk ya di Selat Melaka kan, untuk kapal-kapal yang datang daripada daripada Timur Tengah nak pergi ke China ke apa ke ya, akan berhenti dulu di Melaka. Jadi maksudnya orang luar
ya, untuk menjadikan urus niaga dia tu ataupun komunikasi dia difahami. Jadi dia kena menguasai bahasa masyarakat tempatan. Sebab itu mereka menguasai bahasa Melayu, ya. Sebab itu dia menjadi lingua franca. Okey, kemudian ini juga catatan, ya, oleh sejarawan Belanda lah. Ni Belanda kalau dengan Indonesia memang tak boleh dipisahkan, ya. Sebenarnya kalau kita nak tengok kebanyakan orang-orang pengkaji-pengkaji bahasa ataupun sejarah ni, kalau dari barat mereka biasanya akan ke Indonesia. Mereka memang menguasai bahasa Melayu Indonesia, jadi bila dia boleh menguasai Indonesia, untuk bahasa Melayu dia akan lebih mudah lah. Okey. Ini catatan dia. Sebab dia tinggal di Indonesia tu antara 1980 dan 92, maknanya 4 tahun, ya. Okey, seterusnya. Ni ciri-ciri bahasa Melayu klasik, ya. Kalau nak tengok dalam buku topikal awak, buku nota yang awak beli tu pun ada di bagaimana kegemilangan bahasa Melayu klasik masa tu, terutamanya dari zaman kerajaan Aceh, ya, dikatakan bahasa Melayu tu ditulis oleh Sultan-Sultan Aceh, ya. Sultan-Sultan Aceh tulis surat kepada pemerintah di barat menggunakan bahasa Melayu. Dan sekarang dia menjadi manuskrip yang sangat-sangat sangat berharga sebenarnya. Kita, untuk negara kita pun sebenarnya mungkin banyak bukti-bukti sejarah, ya, dalam bentuk surat ke, catatan ke apa, ya. Tapi malangnya kebanyakannya kita punya bukti tu tak ada kat kita, ya. Selalunya kalau pengkaji-pengkaji ni, tak kira lah dia pengkaji bahasa ke, sejarah ke apa, dia pergi ke Belanda ataupun ke Britain lah, ya, ke London untuk mendapatkan bukti. Sebab dia orang kat sana memang dia simpan, dia tahu bahan-bahan sejarah. Sebab tu kadang-kadang kita kata ada fakta-fakta sejarah yang diputarbelikkan, ya, oleh barat, ya, untuk menunjukkan mereka lebih hebat lah, ya. Okey, kemudian ciri tadi, yang pertama lihat dari segi sistem tulisan dan ejaan. Ini dah sah-sah lah, ya. Kalau sebelum ni bahasa Melayu kuno menggunakan tulisan apa? Bahasa Melayu kuno menggunakan tulisan bahasa Sanskrit, tulisan Pallava dan satu lagi. Baru belajar minggu lepas dah lupa dah. Nagiri. Ya, Nagiri. Pallava, ya, bukan Pavlova, itu lain. Pallava dan huruf Nagiri. Itu untuk bahasa Melayu kuno. Bahasanya Sanskrit lah, ya. Pengaruh bahasa Melayu Sanskrit. Okey, untuk bahasa Melayu klasik, pengaruhnya bahasa bahasa apa? Klasik. Arab. Bahasa Melayu klasik menerima pengaruh bahasa Arab. Jadi dari sistem tulisan kita menggunakan aksara. Aksara tu maksudnya huruf apa? Arab. Jawi. Huruf Arab. Ya, bahasa Arab huruf Jawi. Aksara ni maksudnya ialah huruf yang dia ada kod-kod tertentu kan. Huruf tu maksudnya yang seperti yang apa tu darjanan yang ada 29 aksara tu. Ni. Ya. Tulisan Jawi menggunakan aksara. Aksara tu huruf lah. Macam alif tu kan. Alif tu ada kod dia, ada simbolnya alif. Ba tu ada tu. Itu dipanggil aksara. Ya, aksara Jawi. Jadi bila disambung-sambung akan menjadi tulisan Jawi, kan? Jawi. Siapa yang boleh baca, siapa tak boleh baca ni? Ada tak yang tak boleh baca Jawi? Boleh. Kan, tak boleh baca Jawi, kau tak boleh mengaji.
kan. Jadi kalau huruf tulisan Jawi, aksara Jawi yang asal dia ada 29 ya, 29 kan yang awak duk baca dalam Iqra tu ya. Tapi kemudian bila sampai ke alam Melayu ditambahnya lagi 5 sebab ada bunyi dalam bahasa Melayu yang tak ada dalam bahasa Arab ya. Contohnya cawan tu ya, contohnya cawan ke nga ke kan, ga apa, garang, Gajah. nyanyi, nyamuk, nyanyuk, tu semua tu tak ada dalam bahasa Arab. Jadi ditambah. Jadi keseluruhannya menjadi berapa aksara ni? 29 campur 5? 34 aksara Jawi ya. Itu dari segi tulisan dan ejaan. Okey, kemudian dari segi tata bahasa, sebenarnya ni masih pergi kepada kosakata lah ya, kosakata atau perkataan ya. Kita tahu kalau pengaruh tulisan, pengaruh bahasa Arab, dia banyak menggunakan kata pangkal ayat ya. Kata pangkal ayat ni apa? Kata di permulaan kan. Tersebutlah al-kisah ya, arakian, tersebutlah hatta, bermula, syahdan. Okey, itu memang ciri yang paling ketara dalam bahasa Melayu klasik ya, yang pengaruh daripada Arab itu tadi. Ini dah tentulah macam kita minggu lepas hari tu bila dia bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Sanskrit, ada banyak kosakata yang kita pinjam dan kekal sampai ke hari ini kan. Macam rupa hari tu, dosa, pahala kan, bahu, termasuklah juga bahasa Arab ni. Akal ya, kalau bahasa Arab dia kan akal, dia akal kan. Darurat ya, fasih, fa ya, insan, waqaf ya, qaf tu ya. Kemudian kosakata yang klasik ya, klasik ni yang lama lah, ada bunyi Arab sikit ya, amarah, okey, ceritara ya, masyghul ya. Kemudian bahasa istana. Sebabnya apa? Kalau kita tengok dari segi bila berkaitan dengan karya sastra, kebanyakannya dalam karya-karya sastra dalam bahasa Melayu klasik memang ditulis untuk menunjukkan keagungan sebuah kerajaan. Jadi dia tentang kehidupan raja-raja lah dengan salah silah dia ya. Jadi banyak perkataan yang berkaitan dengan golongan istana, bahasa istana lah. Santap, gering, mangkat, apa lagi? Selain tu bahasa istana, kata ganti nama diri dia pun berbeza kan ya. Kekanda, ayahanda, nenda kan. Okay. Kemudian partikel ni partikel pun ialah untuk tujuannya ialah untuk penegasan ya. Contohnya ada pun ya, ada pun, telah pun, tegas ya, penegasan lah ya. Nanti bila kita jumpa petikan dia, kita akan jumpalah tu perkataan-perkataan tu. Contohnya baginda pun hampirlah, ada kat sini ya. Ada seketika lamanya baginda pun hampirlah dekat panca persada itu ya, terlalulah sukanya. Baginda pun ya, banyak dia punya penegasan. Tujuannya entah untuk penegasan kat sini lah ni ya. Dengan partikel ni. Okey, kemudian ni dari segi imbuhan ya. Kalau sebelum ni W jadi apa? Kan kalau yang klasik kuno, dia hari tu W kan, W jadi D. Okey, ini mar jadi tukar jadi ber ya. Ber dekat sini dengan awalan D tu, itu menunjukkan penggunaan imbuhan dalam ayat-ayat apa ni? Kalau kita gunakan imbuhan D, maksudnya ayat tu ayat apa? Ayat pasif ke ayat aktif? Pasif. Ayat? Pasif. Pasif. Ya, ayat pasif ya.
Jadi sebenarnya kalau dari segi itu bezanya ya antara bahasa Melayu moden dengan bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik dia banyak menggunakan ayat-ayat pasif ya, sebab dia menggunakan imbuhan ber dan di itu banyak tu. Nanti kita tengoklah dia punya contoh perbezaannya bila kita jumpa. Kemudian imbuhan saya rasa sebenarnya dia taklah berbeza mana dari segi kata kerja aktif tu, cuma bunyi itulah ya. Masa dia dalam bahasa Melayu kuno dia lebih kepada bunyinya ma kan, tapi a tu ditukar menjadi i-pepet ya. I-pepet tau, sebut betul-betul ya, menjadi meng lah. Mem kat sini maksudnya sama ada dia tanda ni, tanda MEN besar tu ya, kalau awak tengok dalam penulisan ataupun imbuhan MEN besar kan ya, N besar tu maksudnya dia boleh berubah menjadi macam-macam imbuhan, sama ada dia me je, dia me ke, dia mem ke, dia meng, menge ya, MENY ke, itu fungsinya N tu. N tu boleh jadi macam-macam. Okay. Kemudian apa lagi Rashanan? Ni sintaksis ni dari segi ayat ya. Kalau dalam bahasa Melayu klasik maksudnya memang kita akan jumpa ayat majmuk. Bila ayat majmuk maksudnya ayatnya dia jadi panjang-panjang ya. Ayat sebab itu dia jadi panjang-panjang. Saya bagi contoh ni daripada sejarah Melayu ni. Maka baginda semayam di bawah pohon jambu laut, dihadap segala orang besar-besar, berbicara nak membuat negeri, seraya menitahkan rakyat menebas kayu di padang itu. 3 baris ya? 3 baris baru ada tu, ataupun 4 baris. Yang ini contohnya ni, ini 4 baris. Maka didayungkan, tu pun kata pangkal ayat maka ya. Maka didayungkan, imbuhan di, didayungkan orang lah ya, partikel lah, ke pantai. Setelah datang ke pantai maka baginda pun, tadi ya partikel pun, turunlah membawa isteri baginda di ya, iringkan mendara perwara sekalian, bermain di padang temasik itu. Itulah contoh ya, ayatnya panjang-panjang. Sebab tu kalau suruh baca teks klasik tak faham kan. Tapi sebenarnya itu gaya je. Dari segi apa yang nak disampaikan tu sama juga yang ada dalam bahasa Melayu moden ya. Ni penggunaan ragam ayat pasif macam tadi tu lah. Ya, banyak imbuhan di ya, aku ditaruh. Ya, aku ditaruh. Okey. Kemudian penggunaan ayat songsang. Ya, songsang ni maksudnya apa? Kalau ayat binaan ayat biasa, subjeknya di hadapan. Kan? Subjek di hadapan, predikat di belakang ya. Jadi kalau songsang tu maksudnya predikatnya di hadapan. Okey. Itu nanti kita kaji, itu bahagian morfologi lah. Okey, seterusnya ni kosakata ni ya. Jadi dia banyaklah kata-kata istilah pinjaman daripada serapan bahasa Arab ya. Macam akal, akhirat kan, awak tengok dalam awak punya nota tu ya. Fardu, maksudnya istilah-istilah yang berkaitan dengan keagamaan lah, yang senangnya ya. Macam haji kan, mu'alim, Nabi, mu'alim tu apa maksudnya? Mu'alim pandai. Mu'alim, murabbi lah ya. Itu semua istilah itu. Dan sekarang ni kita dah mula guna balik kan. Padahal benda tu memang sebenarnya dah wujud pun. Okey. Ni contohnya lah ni. Perkataan syurga ya. Perkataan neraka yang ada dalam bahasa Melayu kuno dikata disesuaikan ya dengan apa yang ada dalam
ajaran Islam lah. Okey. Terusnya ini perkembangan aksara atau huruf Jawi ni. Kalau awak tengok dalam awak punya buku tu ada tak? Awak punya buku topikal yang datang kat sekolah hari tu beli tu. Ada. Ada kan? Tu perkembangan tu tahap pertama dia masih mengikut ejaan Arab. Maksudnya ada baris-baris. Jadi bila ada baris kita lebih mudah bunyi kan, ya? Bila masalahnya tiada lambang untuk vokal E purpose. Sebab apa? Sebab bahasa Arab dia tak ada bunyi dalam E lah. Apa ya bunyi E purpose? Emak. Contohnya emak lah, ya. Kalau Arab ada tak sebutan yang menggunakan E purpose? Tak ada. Kita lah emak, entah, ya. Jadi bila ada baris menyebabkan orang sukar pula nak cari baris untuk nak meletakkan bunyi macam mak. Contohnya lah nak letak baris apa. Okey. Kemudian tahap kedua tanpa baris. Tahap kedua tanpa baris. Bila tanpa baris dia boleh jadi wujud perkataan homograf ni, maksudnya dia huruf sama tapi bunyi berbeza. Ya? Ejaan sama, huruf berbeza. Contoh macam sekarang ni, kalau saya letak RENDANG, awak bunyikan apa? Kalau saya tulis RENDANG, awak nak bunyikan apa? Rendang. Rendang. Dia boleh juga jadi? Rendang. Tu faham tak? Itu maksudnya homograf. Ejaan sama, bunyinya berbeza dan maknanya berbeza. Ya, jadi kalau huruf Jawi ni kalau dia tak ada baris, jadi dia boleh maksudnya akan jadi huruf yang sama, mungkin bunyinya jadi berbeza, ada makna yang berbeza lah. Kita yang moden pun banyak juga macam tu. Contohnya daki. Ya, ejaan daki. Jadi dia ada dua makna kan? Ya, daki kotoran ataupun daki perbuatan mendaki. Jadi itu tahap kedua kewujudan lisan Jawi. Jadi maknanya kalau tapi seingat saya pun dari segi ejaan Jawi di Malaysia pun dia ada perkembangan inilah, ya. Ada juga berlaku macam pengguguran huruf tertentu dalam ejaan tertentu. Saya ingatlah. Ya, zaman-zaman saya dulu adalah ni belajar tulis Jawi ni, ya. Okey. Kemudian tahap ketiga dia kata pengaruh bahasa Melayu. Maksudnya dekat sini pengaruh bahasa Melayu dah semakin menonjol lah, ya. Dengan ada lambang untuk bunyi-bunyi vokal A dan E purpose. Ya. Itu awak boleh tengoklah dekat tu. Awak punya buku tu ada kan, ya. Dia dah bagi hati, ya. Dia tak ada tanda-tanda lagi, ya. Kemudian buta. Yang E purpose tadi maksudnya antara telur dengan telur, ya. Cocok dengan cucuk. Okey. Colek dengan culik. Ejaannya sama tapi bunyinya berbeza. Macam bahasa Inggeris pun ada juga kan, tapi bahasa Inggeris dia bunyi sama, ejaan berbeza, betul tak? Macam SEA dengan SEE kan, bahasa Inggeris kan. Bunyi sama tapi maknanya berbeza. Okey. Yang ini maksudnya dia punya aksaranya atau tulisannya sama tapi dia boleh jadi dua perkataan yang berbeza, ya. Kalau awak tengok dalam tu, ya. Apa beza telur dengan telur, tahu tak? Telur tu tahu tak telur? TELUR tu tahu tak makna dia? Telur tahu. Kalau TELOR? Ada tak? Telur juga kan?
Telur juga. Telur apa? Telur ayam tu. Telur. T-E-L-O-R. Apa maknanya? Sama dengan T-E-L-U-R. Sama ke? Semua setuju sama? Zuan? Saya tak tahu. Saya je telur T-O. Awak eja telur T-O. Selama ni awak eja telur T-O. Mak saya kedai telur T-O-L-U-R, telur. Telur ayam tu. Telur ayam. Mana? Boleh. Itu sebenarnya bukan telur. T-E-L-O-R maksudnya telur. Telur. Tahu telur? Telur tu macam slang. Kan? Macam orang Mak Saleh cakap Melayu, dia ada slang dia tu. Itu kita kata telur. Ataupun orang Kelantan. Sorry, sini siapa orang Kelantan? Ada tak orang Kelantan? Siapa? Ya. Sofia, sah lah kan. Kuala Kerai Gomusang Gomusang. Kan contoh tak nak bagi contoh. Contohnya lah kalau orang Kelantan, kalau dia nak menyebut perkataan yang baku, contohnya senang cakap KL kan, cakap KL, bukan cakap KL, cakap macam kita ni sekarang tetap ada bunyi Kelantan dia tu kan, bunyi lidah dialek dia tu ada kan, betul tak? Betul. Tu yang kita kata telur. Maksudnya walaupun dia nak menyebut satu perkataan tu, masa bunyi asal dialek dia tu masih pekat lagi. Maksudnya kita boleh tahulah ni orang Kelantan ni. Contohnya gitulah. Ya. Jangan ingat sama je tau Zuan. Salah, telur kau tu salah tu Zuan. Kau kena betulkan. T-E-L-U-R baru betul faham. Kau selama ni kau salah kau guna tu. Okey. Kemudian dia ada tahap keempat ya. Ini biasalah ya. Nama pun dari segi perkembangan ya, ada perubahan suara. Jadi sekarang ni yang terkini. Ya, kalau kita tengok kerajaan dah mula nak memperkasa balik ya. Tulisan Jawi kan ya. Digalakkan kalau setiap hari Jumaat agensi kerajaan gunakan tulisan Jawi. Belajar baca balik. Okey, seterusnya ni bahan bukti. Okey, kalau bahasa Melayu kuno kita mulakan penemuan dia punya bahan bukti pada tahun berapa hari tu? Pada tahun berapa? Lupa tahun berapa? Tak ingat kan, saya kata 63 apa? 683 683, 684, 686 dua kali. Lepas tu 8 32. Tu senyap je tadi. Ingat tak ingat? Ingat. Jadi kena ingat tu. Itu tak cerita pasal kat mana jumpa tu Itu baru tahun je. Jadi untuk bahasa Melayu klasik pun dia adalah yang pertama batu bersurat di Minya 7 di Pagaruyung. Di Pagaruyung pada tahun 1356. 1356 ni menunjukkan dia abad ke-14 Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang keduanya Pagaruyung, yang keduanya 1303. Ni kan Kuala Berang ni batu bersurat. Kalau kita pergi Kuala Terengganu kan dia ada apa? Dia ada replika batu bersurat kan sebelum awak masuk Kuala Terengganu, betul tak? Di Kuala Berang tu. Tu menyimpan sejarah tersendiri sebagai bukti bahasa Melayu bahasa Melayu klasik. Masa tulisan Arab digunakan dalam bahasa Melayu masa tu. Tulisan Jawi lah ni maksudnya. Siapa yang boleh baca tu kat situ yang tertulis tu? Ada tak boleh baca tu? Rasulullah. Apa tu lagi tu? Orang. Kalau boleh baca tu maknanya tulen lah tu. Okey.
Kemudian batu bersurat di tadi Pagaruyung, Kuala Berang, di Sungai Terpesat Kuala Berang. Kemudian ada di mana? Minya 7. Kalau nak ikutkan dari segi susunan 1303 dulu di Kuala Berang dulu. Barulah tadi di Pagaruyung, sebab Pagaruyung 1356. Tapi sebab dia pecah tu lah yang mungkin dia anggarkan tahun penemuannya tu. Okey, kemudian yang ketiganya Darshan masukkan batu nisan Minya 7 ni. Minya 7 ni sebenarnya dia batu bersurat juga batu bersurat juga pada 1380. Jadi ini yang terkemudian lah. Okey, nanti Darshan betulkan yang memanglah dia tu, tapi kita kata dia batu bersurat. Okey cikgu. Okey. Boleh. Kemudian dia ada batu-batu nisan. Okey, di Champa dan juga Raja Ala-Ala ni kat mana Kat mana awak jumpa Darshan ni batu nisan Raja Ala-Ala ni? Saya ambil dari buku nota ni. Sekejap Ke Malikul Saleh tu? Makam Malikul Saleh, kalau awak tengok buku awak tu, nota tu, gambar dia tu pada tahun 1270 hingga 1297. Jadi maknanya itu ialah tak, ini nak menunjukkan dia punya catatan yang sekarang lah, bukan yang dia tulis menggunakan tulisan Jawi tu. Kalau ikut sejarah sebenarnya Malikul Saleh ni ialah Sultan Pasar yang pertama memeluk Islam ni. Dia lebih awal daripada Pasar lebih dulu menerima pengaruh Islam berbanding dengan kerajaan Melaka lah. Okey, kemudian kita ada bukti tu daripada tadi hukum kanun. Kita tengok, ini batu bersurat yang lain-lain ni, nama-nama ni bolehlah untuk pengetahuan, tapi dia tak popular lah. Kalau dalam peperiksaan kita fokus kepada 3 tadi tu, Pagaruyung, Minya 7 dan juga Kuala Berang tadi. Ini untuk pengetahuan, okey lah. Sebab Darshanan dia rajin, dia tambah-tambah lagi. Okey. Kemudian dari segi tadi bukti, saya rasa yang tadi ala tu ialah batu nisan Malikul Saleh tadi. Okey, dari segi hukum kanun, ini istilah dalam hukum kanun, okey, yang berkaitan keagamaan, ini sebenarnya masuk juga tadi di bahagian ejaan tadi ejaan dengan kosakata tadi tu lah. Kalau hal-hal keagamaan tu yang berkaitan dengan agama, hukum-hukum, kemudian ilmu. Nahu tu apa? Kataan nahu tu maksudnya apa? Tahukah? Nahu tu ialah tata bahasa. Tata bahasa. Okey. Surat. Surat. Okey. Kemudian fikiran dan perasaan. Ikhlas. Kemudian adat pergaulan, kaum, umat, muhrim. Okey. Kemudian banyaklah banyak yang kita, terutama istilah yang berkaitan dengan agama lah. Okey, kemudian juga ada pengaruh bahasa Melayu klasik juga kita lihat dalam hukum kanun ataupun naskah undang-undang ni. Dia maksudnya dia mula datang tulisan Jawi, membawa tadi pengaruh Islam datang dengan tulisan Jawi, membawa sistem tulisan. Jadi maknanya kerajaan dimulakan dengan kerajaan Melayu Melaka pada zaman Sultan Muzaffar Shah telah mengarahkan agar dihasilkan satu buku atau dipanggil buku undang-undang lah, undang-undang untuk jadi panduan
kepada rakyatnya dari segi nak jatuhkan hukuman. Okey. Tapi masa tu dia kata tak bertulis Okey, kandungannya undang-undang jenayah muamalat tu apa tu? Sebut muamalat apa maksud muamalat? Kau tahu? Ada tak? Awak selalu belajar muamalat lah, tauhid lah, tafsir lah, sirah lah. Apa maksudnya tu? Dia perhubungan Berhubungan? Tak, ni saya tanya ni yang Tata cara. tata cara apa? Peraturan. Dia hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Masyarakat. Okey, saya tengah cari bukti ni. Mana Sultan Muzaffar kata buat kitab. Sekejap. Ada dah dalam teks sejarah Melayu ni, tak jumpa pula dia cari. Okey. Jadi dia hukum kanun Melaka ni nak kirakan undang-undang yang paling awal lah ya, yang wujud sebenarnya dia kata untuk melindungi kerajaan, rakyat dan negeri Melaka. Sebab sebelum tu undang-undang yang digunakan masih lagi menggunakan undang-undang yang ada pengaruh Hindu Buddha ya. Contoh untuk menentukan sama ada seseorang itu betul-betul bersalah atau tidak ya, mereka disuruh mencelupkan tangan dalam minyak panas kan. Kalau dia tak melecup salah, maksudnya dia memang tak mencuri. Ada ke macam tu? Dulu macam tu lah antaranya kaedahnya ya, antara kaedahnya. Ataupun pesalah tu diminta menyelam dalam air. Dia kalau dia tak bersalah, dia tak boleh timbulkan diri. Jadi awak rasa kalau salah tak salah pun maksudnya kena duduk dalam air. Lama apa jadi? Mati. Kan maksudnya di situ ada penindasan kan. Satu lagi yang paling saya ingat bila kami belajar tu ialah orang yang ditangkap ketika sedang mencuri, mereka mukanya akan dilumurkan dengan warna kuning dan akan diarak keliling kampung dengan bahan curian tu ya. Dengan bahan curian. Contohnya kalau dia tengah curi periuk belanga, maknanya periuk belanga tu akan digantung kat leher dia dan dia diaraklah keliling kampung. Ya. Habis kalau saya kata, kalau dia mencuri lembu macam mana? Kan? Nak pikul lembu tu keliling kampung. Ya? Jadi contohnya begitulah. Jadi dekat situ kita kata ada penindasan kan ya. Benda tu macam tak adil lah ya, tak adil. Okey. Kemudian ni dari segi surat tadi saya kata ya. Sebenarnya bahasa Melayu tadi telah digunakan oleh pemerintah-pemerintah di Nusantara ya, sama ada kerajaan Aceh ataupun kerajaan Melaka masa tu ya. Dari segi menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain, mereka menulis surat dalam tulisan menggunakan bahasa Melayu. Menggunakan bahasa Melayu. Okey. Masa tu tak ada persoalkan pun. Kenapa nanti Harry Middleton ni dia faham ke baca tulisan Jawi? Ya, nanti King James ni boleh faham ke? Tak ada. Ya, mereka memang menulis menggunakan tulisan Jawi ya, menggunakan bahasa Melayu. Dan pemerintah barat tu dia memang baca dan boleh faham lah. Dia kena memahami lah. Ya, tak sama ada dia gunakan penterjemah ke apa tak tahu, tapi itulah cara komunikasi ataupun hubungan diplomatik yang terjalin pada masa itu. So sekarang ni kalau kita jumpa balik surat-surat ni, dia memang sangat mahal ya. Dia punya harganya kalau jumpa lah. Sebenarnya ada tapi tak
tak diperdagangkan ya, sebab dia sangat bernilai. Okey. Kemudian ini naskah-naskah sastra klasik. Maksudnya macam yang saya itulah si Sofia ni dia tahulah ayah dia memang arif lagi bijaksana kaji ni. Sulalatus sejarah Melayu ni sebenarnya sejarah Melayu lah yang memangnya asalnya ditulis dalam tulisan Jawi. Tetapi sekarang ni dia dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu moden ya, tapi masih mengekalkan cara penulisan bahasa Melayu klasik tu yang menggunakan banyak tadi kata pangkal ayat lah, imbuhan di lah, ayat majmuk, ayat songsang segalanya masih ya. Cuma dari segi sistem tulisan tadi daripada Jawi ditukar kepada Rumi. Ini semua ialah naskah-naskah yang dihasilkan oleh kerajaan-kerajaan Melayu pada zaman dahulu dengan tujuan untuk menceritakan kegemilangan kerajaan masing-masing ya. Sejarah Melayu cerita pasal kerajaan Melaka, Misal Melayu kerajaan Perak, Hikayat Hang Tuah pun Melaka ya. Jadi setiap kerajaan sebenarnya dia ada karya masing-masing ya yang ditulis oleh pembesar masing-masing lah dengan tujuan untuk jadi panduan ya, untuk jadi kebanggaan kepada generasi kemudian ya. Macam kita lah bila baca sejarah Melayu ya tentang keagungan Melaka, kita rasa sangat kagum. Kenapa dulu Melaka ya sangat boleh menjadi pusat perdagangan yang sangat hebat, yang paling sibuk kat Selat Melaka, tapi sekarang dah tak ada dah. Ya, tak ada dah pelabuhan tu, mana perginya? Yang ada hanya Sungai Melaka yang boleh ditelusuri dengan naik bot kan, yang jadi pusat pelancongan tu kan. Dah naik ke? Awak ada naik ke bot kat Melaka tu dulu sebelum PKP lah? Ya? Ada Melaka Cruise. Melaka Cruise tu kan. Jadi mana pelabuhannya? Kan? Sedangkan dulu betapa hebatnya kerajaan itu, sekarang tak ada. Malah tak ada raja pula. Ya, sedangkan dulu dia punya jurai raja-raja dia, raja-raja yang hebat ya. Yang kerajaan luar sendiri nak jalin hubungan dengan Melaka. Sekarang tak ada raja pun. Kan? Betapa sedihnya. Kerajaan yang besar sekarang Melaka tu hanya negeri yang orang Melaka kangkang kera je kan. Bukanlah kangkang kera, maksudnya kecil lah. Sedangkan dulu ya, peta kerajaan Melaka tu betapa hebatnya. Okay? Jadi kita belajar dari, sebab tu selalu kata belajar dari sejarah ya. Ini tak, belajar sejarah je boring, belajar sejarah boring. Bukan nak ambil daripada tu, kita bukan setakat belajar sejarah nak menghafal awak punya fakta tahun-tahun tarikh-tarikh tu, tapi ialah dari segi kenapa kita boleh hilang itu ya, hilang kegemilangan itu. Okay, next 3 minit lagi. Ni fungsi. Bukankah fungsi bahasa Melayu klasik ni patutnya di bawah Go ke Darshanan? Awak dah buat, awak dah cover semua Oh ya ke? Saya rasa dia bagi dekat Go. Oh. Ya cikgu. Go mana Go? Tu tak Go? Rasanya. Go hari ni. Nanti Go kamu buat tak? Buat. Okay. Nanti besok lah tunjuk balik. Okay, jadi fungsi bahasa Melayu klasik Darshanan dah cover dah semua dah. Ya, tadi sebagai lingua franca, kemudian sebagai bahasa pentadbiran kerajaan lah ini ya. Bahasa pentadbiran tu maksudnya istana ya, kerajaan Melaka contohnya, apabila dia menjalin hubungan dengan kerajaan luar juga dia menggunakan bahasa Melayu ya. Ini nanti surat-surat yang dihantar ke Siam ke China ke ya, menggunakan bahasa Melayu dan dikarang oleh Tun Perak ya. Kemudian bahasa ilmu lah, kita tahu agama Islam membawa bersama tamadun ilmu kan. Okey, kemudian bahasa undang-undang tadi sebab penghasilan, kanun, hukum kanun Melaka, kemudian ada undang-undang laut Melaka kan ya. Bahasa persuratan tu maksudnya bahasa persuratan ataupun bahasa dalam sastra lah ya, digunakan dalam penghasilan karya-karya sastra Melayu klasik. Memang semua dulu
menggunakan tulisan Jawi. Okey. Ada lagi tak? Okey, ni perkenalan dengan pembentang ya, yang handsome, suara power kan. Okey, terima kasih Dashanan. Okey, untuk yang lain saya harap untuk lebih menjelaskannya lagi boleh baca buku ya, ada